Dia, bye. Okey. Siapa? Bolehlah. Sekejap Bi dah nak solat. Jalanlah. Kita miss dah bus. So kita train and a bus 1:20. Belum lagi, lambat lagi. Jack, you can sit down if you want, Jack. Jalan, cakap bonjour kat monsieur. Allez, allez, vas-y, tu mets dans la machine. Bonjour. Saya Nurazima Muhammad Karim, asal daripada Kuala Lumpur. Saya telah menetap di Paris nak masuk 18 tahun dan saya adalah pengusaha nasi ayam madu Paris. Macam mana tercetusnya idea nak buat nasi ayam ni, sebab sebelumnya buat nasi ayam ni hanya untuk guest homestay. And one of the day tu guest homestay kata, why not you buat delivery, sebab mesti ramai orang nak. So saya pun cuba buat delivery pada akhir Disember saya start dan sampailah hari ni. Kiranya ini tahun ke-3. Oh, sejak je tahun ke-3. Cepat je! Ini yours. First. Simpan. Okay. Jom. Thank you, Jade. Tolong Mama. You're a good girl, right? Train pukul berapa? No. Cepat. So, sekarang kita nak ke Paris. Kita naik berhenti dekat Paris Gare de Lyon. Lepas tu tukar train naik line RERA. Ni RERD. So, kita kena tukar train untuk pergi Champs-Élysées. Hari ni ada 6 pack. Ambil 6 pack je. Tak nak ambil banyak order sebab nak bawa Cik Kak ni berjalan je. Hari ni dia tak sekolah kan? Jom. Lega. Ada pernah masa yang awal, masa mula-mula nak start buat delivery ni, keluar rumah pukul 5:30 pagi, tunggu bas pergi ke train station. Itu memang paling awal. Tapi sekarang dah tak buat macam tu dah sebab kena limitkan dengan baby lagi dengan anak-anak kan. So paling awal, kalau orang order, orang nak kata paling awal is 11 o'clock lah. Sekarang kita tukar train. Jom. Ni belum ramai orang lagi ni. Bagi orang keluar dulu baru masuk. Okey, tak payah duduklah, kita berdiri je lah, malas lah. Okey, kita dah nak sampai. Kau kita pergi kata dia. LV. JD, mana budak tu? Ya, besok tu dia dalam 4. Sebab malam akak buat, so hari siang tu adik buat kot. Okey. Assalamualaikum.
Adakah anda sudah beku? Putihnya. Panas. Putihnya. Salam. Salam kakak. Kakak bagi, order 5 kan? Kakak bagi ekstra 1. Ya Allah. Panas lagi tau. Dah lapar dah tu. Ha? Makan dah weh. Jom. Lapar tau, tak makan lagi. You on? Tak makan lagi. So ni akak dengan my regular customer, dia kalau datang Paris memang dia selalu order. Dia memang selalu datang orang Paris, dia orang kaya. Dia daripada Malaysia. Okey, saya kenal nasi ayam Kak Nor daripada IG dan daripada one of personal shopper daripada Kak Wan Khatijah. Dia yang recommend dan setiap kali datang Paris, memang repeat lah nasi ayam Kak Nor memang the best. So dah recommend dengan kawan yang lain. Recommend memang the best lah nasi ayam dekat Paris. Tadi hantar untuk, hari ni ambil order untuk satu customer je sebab nak spend masa dengan anak-anak kan. So tengah hantar tadi tiba-tiba nampak ada, tu mesti Melayu tu sebab dia senyum-senyum, lepas tu buat macam ni, anak-anak dia pun macam tu. Sekali dia dah habis cakap dengan customer pertama tu, dia approach. So I introduce myself, no, you tahu I'm your follower, nak order boleh tak? Kata, bila tu malam ni? Besok tak boleh ke? Besok dia nak balik katanya. So duduk mana? Dia beritahu hotel tu dekat dengan Gardenor, easy juga nak pergi. So kata kalau pukul 10 paling awal boleh kot sebab ada banyak benda nak buat hari ni kan. So dia kata lambat pun tak apa, dia nak sebelum dia balik. So ambil order tu, balik ni kena masak. Otherwise ada hari yang minggu, memang seminggu tu memang tiap-tiap hari ada order, tapi akak allocate time lah. Maknanya delivery hanya sehari je. Contohnya kalau ada 5 orang nak order, ambil hantar tengah hari ke merata tempat hantar atau satu tempat, and then petang dah dekat rumah. Masa tu lah time dengan family, usually masa dengan family malam. Oh, anak-anak bantu semua dah ada tugas masing-masing. Contohnya kalau diorang tak sekolah atau diorang balik sekolah, kalau ada kena masak, yang kakaknya jaga adik. Yang abangnya tukang bersihkan dapur, basuh periuk macam tu. Kalau ada order besar macam dengan travel agency, memerlukan pertolongan, adalah yang tukang masukkan cili dalam bekas, ada yang tolong tutupkan ke. Semua ada tugas masing-masing, telah di-assign. Diorang kena tahu mak dia kerja keras, bukan mudah nak dapat duit. Nak ajar dia, kita nak dapat duit kena kerja. Kalau you tak kerja, you tak akan dapat duit. Sama juga macam diorang. Contohnya Adam, dia pakai ada brand yang agak mahal juga. So kata kat dia, kalau nak beli apa-apa, you have to pay on your own. Sebab keperluan asas dah ada, mama tak ada nak tambah ekstra. So kalau you nak beli duit sendiri, you kena kerja. Kalau you nak kerja, you kena tolong mama buat delivery ke apa, dapat upah. Itu caranya dia generate duit poket dia untuk beli apa yang dia nak. Memang kena ajar, tak spoil dorang. Daging halal tak ada masalah sebab di France di setiap tahun akan ada komuniti Islam, dan bila ada komuniti Islam akan ada kedai daging halal. So dekat rumah kita orang tak jauh, kalau drive tu dalam 5 minit ada daging halal. Kalau tak dekat train station yang saya selalu naik tu pun dekat situ pun ada. Saya ada 2 choice. Kalau satu tu tutup, saya pergi kedai lagi satu. Mama nak reserve ayam lah, takut habis sebab kita tak tahu balik pukul apa kan. So tunggu sekejap, tengok ayam dia nyam. D'accord, vous êtes sûr il y en a après? Peut-être de carton, je vais voir après si je peux remplir dans le chariot quoi. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Au revoir. Akan masuk kedai daging halal ni untuk reserve ayam untuk buat nasi ayam sebab stok ayam kat rumah dah hilang. So ada 2 option, selalunya sama ada pergi kedai ni atau kedai dekat rumah. Ini sebab dekat dengan train station, senang pergi. My husband tak ada. Kalau my husband ada, pergi kedai lagi satu yang lagi besar dan lagi banyak pilihan. So hari ni terpaksa beli kat sini je, tapi okey je.
Sekarang dah pukul 9.30 malam. Macam inilah kehidupan saya kat sini. Pagi orang order, malam pun orang order. Kalau tak orang customer kat luar, bila dah habis dengan customer kat luar, contohnya hari ni pagi, tengah hari dengan customer kat luar, ni malam pula dengan guest homestay pula yang order. Bila dah settle tu, barulah buat untuk family. Hari ni lambat sikit sebab balik lambat lepas delivery. Lepas tu, itulah macam ni lah. Kadang-kadang diorang dinner lambat sebab tunggu akak habis kerja kan. Ada? Ada? Tu viens? Viens ici, te filmer là. Viens. Viens ici, il t'attend. Adam, mari sini. Orang tunggu ni, cepat. Itu je. So ni dia anak bujang akak. Adam, salam semua orang. Mama nak buat part. Dia rajin masak. Sebab dia sekarang tengah dalam proses jaga badan. Betul tak? So dia kadang-kadang dia tak nak makan apa yang akak masak, dia masaklah sendiri. Itulah anak bujangku. Hello. Hello baby. How are you? Assalamualaikum. How are you? Lot of customers. But why you never tell me you come back early? Because I don't want to. Well, I'm rushing to I cook. like to surprise. I don't like surprise. You want me to help you? Yes, can you please clean the house? Clean the house. Can I wipe the floor? Okay. Where is it? Because I still don't know where it is. Where is it? Don't know. Biasanya bila suami saya busy dengan tour, di balik rumah ada kalanya pukul 9, ada kalanya pukul 10 dan suami saya ni walaupun dia buat tour, dia ada kat luar, boleh makan kat luar tapi dia tak nak makan kat luar, dia nak makan kat rumah juga. So saya pastikan ada makanan untuk dia lah. Itu maksudnya kita orang kalau dia balik lambat sangat, bagi anak-anak makan dulu and then dah siapkan makanan untuk dia. Tapi dia makan very simple, dia tak complicated. Tapi asalkan ada makanan untuk dia. No. Yang mama sayang? Oh, anak mama tak sihat. Salam macam ni, salam? Tak nak? Okey. Tanah. Inilah meal yang sempoi. Pasta, creamy pasta. So ni masakan typical French kot. Oh, my kids, dia suka simple pasta. Tapi yang mamak tu, dia tak suka pasta malam-malam, dia kata menggemukkan. Hey, Assalamualaikum. Anak tiri ya. Aduh. Dia ni tengah praktikal dekat Paris. Selalunya dia tak duduk sini, dia duduk macam 300 km away. So dia praktikal 6 bulan sini, dia duduk sini lah. Makan dulu. So inilah rutin saya setiap hari. Dah habis masak untuk delivery, semua dah settle. So malam hanyalah masa untuk kita orang, hanya malam je dapat makan sama-sama macam ni. Sebab pagi, tengah hari busy, dia kadang-kadang kerja kat luar kan. So ni suami saya, Nicola. Ni anak saya yang pertama. Adam Daniel. Adam will be 17 years tahun ni. Tu anak nombor 2, Ida Aili. Umur 13 tahun. Yang nombor 3, Jade Nur. Umur 7 tahun, nak masuk 8 tahun. Dan yang last kali, Anna Syifa, anak yang istimewa ni. Nama dia Anna Syifa, dia umur 14 bulan. Ting, 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 ting. So ni anak tiri. Suami sebelum ni ada anak 3 orang lelaki. So ni anak nombor 3, nama dia Amboaz. Amboaz ni umur dia beza 4 tahun dengan Adam. So Adam will be 17, dia will be 21. Sedap pula mama tengok jagung kau tu dah. Bagi mama bol boleh tak bol? Ini mama bagi orang lain makan aku, mama sebenarnya tak mampu. Suami saya ni adalah tulang belakang saya. Kita orang buat business partner saya lah, sama-sama kita orang usahakan tour Paris, tour Europe, tour guide yang drive kereta. Kereta kita orang minibus yang boleh muat dalam, kalau orang tu dalam dia 9 seater, so 8 orang lah maksimum kan. So orang siap cakap, your husband boleh tak? Sebab daripada mouth to mouth orang kata, your husband dia bagus, very funny and very friendly. So orang suka, so orang prefer dia daripada driver lain. So usually we bring a lot of people from Malaysia and we bring them inside Paris. So we can go to Eiffel Tower, to Louvre, to Notre Dame most of the time, but I know so many places a bit unknown and the people enjoy this one. So Malaysian people, if you want to go to Paris, if you want to enjoy a European tour, you can do with us. It's easy and it's safe with us.
Malaysia bagus. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Jade, how was your school today? You had tennis, right? So was it good? Best. Jade Tara ke? Cik buat macam ni C'est quoi cette petite langue, Anna? Kerja buat kat bawah? Ida buat apa tadi kat sekolah? Tadi bawa handphone pergi sekolah Kenapa bawa handphone? Tak ada, Mama tak ada cakap pun. Tu es derrière, vas-y. Là. Yelah tu. Cabaran dia, mula-mula kahwin memang ada cabaran sebab masa tu tak cakap French kan? Orang sini semua cakap French, tak cakap English. So, itu cabaran permulaan, tak faham semua. Lepas tu nak sesuaikan diri dengan orang sini, orang putih kan? Kita orang luar. Islande, en plus, Islande, c'est pas des... Iceland. Islande, c'est pas des glandes, d'accord? Moldavie. D'habitude, c'est faut toujours un zéro. Ah ouais, ça c'est nul, un zéro. Pas longtemps, après c'est fini, c'est juste filmé maintenant. Qu'est-ce que t'as fait tout à l'heure là? Itu cabaran dia. Lepas tu cabaran dapat anak pula. Sebab suami saya dah ada anak 3 orang yang datang masa cuti sekolah. Jadi saya nak besarkan anak saya dengan cara saya dan anak tiri 3 orang dengan cara diorang. Ada cabaran dia, tak tahu nak cakap lah. Lahir dia ni, dah lah dia special kan? Mengeratkan lagi kasih sayang antara kita orang. Bawa rezeki yang dahsyat, memang dahsyat rezeki yang tak putus-putus. Maybe pendapatan sekarang ni tak sebanyak macam pendapatan masa bisnes dia bagus kan. Tapi tak putus-putus, tak pernah tak cukup. Walaupun tak semewah sebelum ni tapi sentiasa cukup. Tu dia punya berkat tu. Dan bagi saya inilah dia pembawa rezeki dia ni, budak ni. Tu dia, cabaran yang dah lepas. Inilah dia homestay kami. Ianya terletak di bawah rumah kami je. Rumah kami kat atas, homestay kat bawah. Kawasan rumah kami ni kawasan persendirian, sebelah ni mentua. Jadi belakang rumah ni pun free untuk kita orang je. So memang tak ada orang lain. So inilah entrance untuk pergi kat homestay. Ini saya panggil studio yang boleh muat 5 orang. 2 sini, 2 sini, 1 kat atas. Ada TV kat sini, tempat buat kopi kat sini. Siapa yang nak makan pun boleh buat kat sini kan. So bilik yang kecil ni boleh muat 4 orang. Tapi selesa 3 orang lah kot. So ni ada 2 periuk nasi untuk memasak. Dapur tak sediakan sebab untuk keselamatan tak sediakan, takut terbakar sebab pernah jadi gas tak tutup kan. Dapur tu dia macam dah nak hampir terbakar bawah ni. So I prefer to be safe first. Jadi diorang masak, diorang guna 2 periuk nasi ni. Microwave ada, basuh baju ada, peti ais ada. Bilik air kat dalam ni. Membesarkan anak di negara luar sebab diorang surrounding diorang kat sini surrounding orang putih kan. So constantly kena remind diorang, kita ingat kita orang Islam, kita ada batas dia. Lepas tu saya bagi buat alternatif lah macam mengaji online semua. Lepas tu bila dia mengaji online dengan ustaz yang student kita kat Jordan tu, suruhlah kadang-kadang suruh ustaz tu bagi tazkirah ke anak-anak, suruh bagi nasihat. Dan sebelum ni anak-anak pergi sekolah Arab. Sekolah Arab tu sekolah Ugamba lah kan, tapi kat sini panggil sekolah Arab. So diorang pergi for 4 years, lepas tu berhenti sebab terlampau busy dengan sekolah. Itu pun menolong juga. And then anak-anak ada kawan baik diorang orang Islam. So bagus jugalah. Apa? Mana susu dia? She wants a milk. Naida bagi dia susu. Apa khabar, Anna? Ya, ya. C'est quoi cette petite langue? C'est quoi cette petite langue? Hello, maman. Cabaran mengusahakan nasi ayam, perniagaan nasi ayam Paris di luar negara. Sebab saya ni bisnes ni kecil-kecilan yang saya buat sendiri. Di mana saya masak, saya buat persiapan dan saya sendiri hantar. Saya tak ada runner buat masa ni. Jadi cabaran dia adalah untuk membahagikan masa antara nasi ayam, antara anak, antara rumah. Tu kadang-kadang ada masa-masanya stres juga, tapi kena fikir nak cari duit, jadi kena pandai-pandai bagikan masa. Tapi ada kalanya memang ada masa-masanya stres sangat. Iladisa? Iladisa? No.
Bila ekonomi meleset tu yang paling teruk sekali, masa tu memang dah buntu dah. Dah sampai terfikir nak kerja macam-macam kerja fikir. Bayangkan saya dulu kerja bank, executive bank kan. Sampai terfikir nak kerja dekat Primark atau kerja nak jaga anak orang kan, nak betul-betul nak keluar daripada tak duit kan. And then saya berdoa, masa tu berdoa kata, ya Allah ya Tuanku, aku ingin berubah, berikanlah aku pekerjaan yang dapat membantu aku menutup auratku bila bekerja. So alhamdulillah bila buat bisnes nasi ayam tu makin lama makin ramai customer. So alhamdulillah itu cabaran yang dapat saya lepasi. Memang betul bila kita berada di luar negara, usaha kita lebih sebab kita tahu itu bukan negara kita dan kalau kita tak bekerja keras, kita tak akan dapat apa dan ketinggalan ke belakang. Family tak ada. Jadi kita tahu family kita tak ada orang akan backup kita, so kita tak ada pilihan melainkan kita bekerja. Di mana usaha, di situ ada jalan. Kalau kita tak usaha, tiada jalan. Dan rezeki memang Allah dah tetapkan untuk setiap orang, tapi rezeki itu tidak akan datang pada kita. Kita kena pergi cari rezeki itu. Jadi tak boleh duduk diam je dan walaupun kita duduk diam, kita buat solat duha ke apa ke, tapi kita tak make effort untuk kerja keluar, mengeluarkan diri untuk bekerja, memang kita akan berada di tempat itu saja. Usaha dan terus usaha.